Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada empat saintis yang terus memberikan semangat kepada saya untuk bagi semangat walaupun ada tak ramai tapi saya masih lagi bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab saya iaitu kita selesaikan tajuk terakhir ni sebenarnya matematik pengguna pengurusan kewangan ni adalah tajuk terakhir dalam tingkatan matematik ASM tingkatan 4. Jadi kita cuba selesaikan hari ni dan esok untuk habiskan semua. InsyaAllah kita cuba. Dan lepas habis je tajuk ni kita akan masuk kepada ulang kaji lah. Okey, kita akan ulang kaji balik. Soalan-soalan mungkin kita akan buat soalan periksa ataupun kita pergi topik by topik terpulang kepada masa yang ada lah. Untuk hari ni tolong lihat muka surat buku nilam muka surat 155. Okey, 155. Kita patah balik lah. Ya, saya buat balik bermula. Saya buat daripada mula. Saya sebenarnya dah suruh awak buat dah buku ni. Cuma hari ni kalau awak dah buat, kita lebih kepada semak menyemak saja. Kalau awak tak buat lagi, awak salin je lah. Okey, saya beri kebebasan kepada awak. Kalau awak tak siap lagi, awak belajar sekarang, awak salin dan selesaikan. Okey, supaya kita tak payah banyak nak fikir banyak benda lain. Yang penting kerja kita selesai lah. Okey, baik. Saya baca soalan ni. Sekejap. Ini contoh. Contoh. Untuk matlamat smart ni. Adakah matlamat situasi di bawah berpandukan konsep smart? Jadi kat sini dia bagi kat kita situasi yang mana dia tu cerita tentang Alia ni. Saya tulis. Tentang Alia ni. Dia seorang graduan yang baru saja tamat belajar. Dia bercadang untuk memiliki sebuah rumah dalam masa 5 tahun. Jadi dia dalam masa 5 tahun dia nak ada rumah. Jadi spesifik apa dia? Mahu memiliki rumah. Measurable boleh diukur tak? Ada tak harga rumah? Tak ada. Cakap berangan je nak beli, tak ada harga rumah. Jadi satu point dah tak ada sebenarnya dah bukan konsep smart dah. Okey, boleh dicapai tak? Baru saja graduan, belum kerja. Ni. So, realistik tak? Tidak realistik kerana tidak punya semua kawangan. Tak ada, tak kerja lagi. So, sini kita boleh kata bahawa masa dah 5 tahun, 5 tahun. Dah masa 5 tahun dia nak ada rumah je. Dia ada dua benda je. Dia ada ni, dia ada ni. Dua benda. Dia ada satu niat dan dia ada satu tempoh. So, dia tidak ada benda lain yang boleh memungkinkan dia memiliki rumah. Jadi situasi ini tidak berpandukan konsep smart. Okey, boleh? Raise your hand. Okay, good. Right, so kita tengok yang ini. Haziq baru sahaja bekerja dengan gaji permulaan 1,800. Dia berhasrat ingin membeli sebuah motosikal yang berharga 10,000. Amboi. Okey, 10,000. Atau yang berharga 25,000. Okay, dia ingin membuat pinjaman bank dengan kadar faedah 5% selama 5 tahun. Okay. So, spesifik dia apa? Beritahu saya spesifik dia apa? Mahu Mau beli motosikal. dia mahu beli ataupun mahu membeli motosikal. Okay. Awak nampak kan? Dia tulis kan? Nampak, nampak. Okay. Measurable. Boleh diukur tak? Ada harga tak? Ada. Ada. So, ada RM 10,000. Satu 10,000 atau yang 25,000 atau RM 25,000. Okey. Dia ingin membuat pinjaman bank dengan kadar faedah. Okey. Attainable boleh dicapai tak? Boleh tak dicapai? Boleh. Kita boleh lihat macam mana kita tahu dia nak dicapai ke tak. Kita kena tengok apa? Kita kena buat pengiraan bulanan dia lah kan? Okey, mari kita kira Pasti je. tak boleh lah. Mari kita kira tu untuk dia. Kita ambil 10,000 punya harga. So, dia ingin buat pinjaman bank dengan kadar faedah 5% selama 5 tahun. Jadi,
10,000 ni, saya ambil kalkulator sekejap. Letak kalkulator kat sini. Okey, sekejap saya ambil kalkulator. Saya kira untuk dia sekejap. 10,000 kali 5%. Ha? So, dia punya bunga akan jadi 5 tahun 500. Dia ingin buat pinjaman bank dengan kadar faedah 5% 5 tahun. Okey, selalunya 5% ni setiap tahun, 5 tahun lah. So, kali 5. 500 kali setengah. So, tambah dengan pinjaman dia tadi 10,000. 10,000 tambah dengan 2,5. Sebenarnya dia pinjam 12,500. Kita bahagi dengan 5 tahun. 6 bulan. 6 bulan pula. 60 bulan. Kan? 60 bulan kan? 5 tahun. Bahagi dengan 60. So, dia kena bayar bulan-bulan RM208. So, boleh lah. Tenable lah. Boleh dikira dengan mulai. Boleh dilihat. Boleh dikira lah. Boleh dikira. Dan sebab saya kira kat sini. Boleh capai tak? Boleh dikira dan dikira dan sesuai lah. Kita kata macam tu Sebab saya kira kat sini. Saya kira yang 10,000 je ni sebenarnya. Saya tak kira pun yang berharga 25,000. Saya kira yang 10,000 je. Okey, 10,000 tambah dengan dividen 5%. 5% ni sebenarnya jadi 2,500 Sebab setahun 500. 5% kali 10,000 awak dapat 500. Okey, 500 ni untuk 1 tahun. Sebab dia pinjam 5 tahun darab 5. Jadi 500 kali 5, 2,500. Jadi pinjaman dia akan jadi 12,500. Okey, kita bahagi dengan 360. Bagi dengan 60. 60 bulan sebab 5 tahun. So, saya dapat dekat sini lebih kurang 208 ke 3. Jadi kena bayar lebih kurang ni lah RM208 ni. Okey, jadi boleh dikira dan sesuai dengan bajet lah. Sesuai dengan bajet sebab dia ada gaji 1,800. Okey, so ini dia kena bayar bulan-bulan. Realistik tak? Realistik tak? Realistik. Realistik. Kenapa dia realistik? Realistik Sebab dia ada pendapatan. kerana Haziq mempunyai pendapatan. Maksudnya dia boleh bayar, maksudnya dia gaji 1,800 tu dapat setiap bulan lah. Bukanlah dia kata dia awak tak boleh kata Haziq baru saja mendapat duit 1,800 daripada kerajaan kan. Sekali je dapat 1,800 sekali je dapat. Dia ingin membeli sebuah motosikal yang berharga 10,000 yang sekarang lah. Tapi jadi tak realistik sebab dia dapat tu sekali je. Okay, realistik sebab apa? Sebab dia dapat gaji, sebab dia kerja. Haziq baru saja bekerja kan. Jadi realistik kerana Haziq mempunyai pendapatan. Sebab apa dia mendapat pendapatan? Sebab dia bekerja. Pendapatan sendirilah. Okay, bukan pendapatan orang lain pula. Okay, pendapatan sendiri. So, time bound tadi kita ada 5 tahun. Sebab dia bagi je 5 tahun. Jadi jawapan kita kat sini adalah adakah dia mengikut konsep smart ke tak? Ikut. So, situasi ini berpandukan konsep. Boleh? Okay Boleh. Alright. So, selesai soalan A. Kita buat soalan B pula. Encik Lim mempunyai duit persaraan sebanyak 200,000. Dia mahu menggunakan 50% daripada duit persaraannya untuk
pelaburan risiko rendah dengan syarat pelaburannya mendatangkan keuntungan sebanyak minimum 20%. Encik Lee menetapkan syarat untuk mendapat keuntungan dalam masa 2 tahun je. Okey, baik. Kita pergi satu-satu lah. Okey. Logik ke tak logik kita tengok. Spesifik apa dia nak? Mahu apa? Mahu apa yang dia mahu? Membuat Membuat pelaburan. Mahu membuat pelaburan dengan keuntungan. Berapa 20%. Ataupun minimum. Minimum 20%. Okay, dia nak buat pelaburan, betul dia nak minimum dia untung 20%. Boleh dikira tak? Measurable tak? Dia mahu menggunakan 50% daripada, boleh lah kan? 50% daripada, dia mahu menggunakan 50% daripada duit. Ada, maksudnya boleh diukur ni, maksud duit ada tak? Ada tak duit? Ada. 50% daripada sebanyak ataupun daripada duit persaraan dia lah. Daripada 200,000 je lah, senang cerita. Okay? 1,000. Boleh faham cakap ni? Measurable tak? Measurable. Dia ada duit tak? Ada duit. Mana datang duit tu? 50% daripada 200,000 tu. Mana dia nak pakai 100,000 lah. Faham? Tolong raise your faham. hand. Okay. Soalan dia sekarang. Boleh dicapai tak? Apa maksud boleh dicapai ni? Boleh tak? Duit ada tak? Ada. So, boleh dicapai lah. Boleh dicapai. Boleh dicapai. Duit ada. Dicapai dengan menggunakan duit. Duit persaraan. Measurable dengan attainable ni macam lebih kurang lah. Okay. Menggunakan duit persaraan. Ada maksudnya duit ada tak? Ada. Okay. Sekarang ni soalan dia. Realistik tak? Okay, realistik tak? Sebab dia nak untung 2 tahun je. Maknanya ada tak pelaburan yang macam ni? Ada, dia nak pergi labur kat mana yang boleh dapat macam ni? Tu soalan dia. Soalan dia. Realistik tu maksudnya boleh, ada ke tempat dia nak buat? Dia nak labur kat mana? Sedangkan dia nak untung 20%, maknanya 20% daripada 100,000 tu. Maknanya dia nak untung 20,000 dalam masa 2 tahun. Maknanya setahun dia nak untung 10,000. Tahun kedua dia untung 20,000. Modal dia 100,000 je. Okey. So boleh tak awak agak-agak? Tak boleh. Dia tak boleh ataupun dia tak realistik. Bukan tak realistik tu kenapa? Tak ada. Tak ada tempat yang dia boleh, melainkan skim cepat kaya menipu kot. Adalah kan? Adalah kot. Tapi kalau dia nak masuk ke yang pelaburan yang real yang logik yang ada di Malaysia ni, contoh ASB, tabung haji, apa-apa lagi lah yang public mutual, macam-macam lah yang ada, tapi tak ada yang bagi untung awak masuk 100,000, tahun pertama awak dapat 10,000, tahun kedua awak dapat 20,000. Jadi kat sini kita boleh kata tidak realistik. Yang ni kena pengetahuan awak kena kuat lah. Tidak realistik, okey, disebabkan apa tadi? Disebabkan kebanyakan pelaburan pelaburan berisiko rendah ni yang saya kata tadilah, yang uh, pelaburan berisiko rendah ni yang saya kata tadilah, macam ASB. Maksudnya awak masuk, awak memang untung, awak memang akan dapat dividen, cuma banyak sikit je.
Okey, satu kita kata pelaburan berisiko rendah. Yang berisiko tinggi ni macam sebenarnya kita macam niaga saham apa semua ni. Okey, yang tu mungkin boleh lah. Tapi ni dia cerita ni pelaburan berisiko rendah. Berisiko rendah ni macam ASB ataupun macam saya sebut tadi lah ASB, Tabung Haji, Public Mutual. Yang ada lah. Ada lagi, banyak lagi. Dia macam-macam ada lagi. Jadi sebenarnya dari segi ni tak realistik disebabkan kebanyakan pelaburan berisiko rendah. Pelaburan berisiko rendah tidak mendatangkan keuntungan. Sebanyak, bukan tak untung langsung, banyak. Dia boleh untung tapi tak sebanyak keuntungan sebanyak 20% dalam masa 2 tahun. Ni tak logik lah. Bukan kata tak boleh simpan, dapat duit boleh. Tapi kalau 100,000 tu dia simpan ASB, lambat lah dapat. Okay, ASB pun 10%. Yalah, 10% macam tu je lah. Time bound ni ada lah. Berapa? 2 tahun ni kan. So, kat sini kita ada masalah kat satu je lah yang tidak realistik ni. Okay, yang lain okey. Jadi menyebabkan benda ni tak boleh dibuat lah. Tak smart lah. Okey, jadi situasi ini. Situasi ini tidak berpandukan konsep smart. Okey, boleh? Okey, tolong raise your hand. Apa khabar Wan? Wan, apa khabar Wan? Khabar baik. Okey, terima kasih masuk kelas. Saya baru tengok kat Google Meet. Okey. Baik, sekarang ni kita teruskan ke soalan. Saya pergi soalan terus Saya pergi soalan terus. Kat muka surat 158. Okey. Jadi soalan ni nak tanya aliran tunai dia apa? Ada positif ke? Maksudnya ada aliran tunai tu maksudnya ada duit ke tak ada duit lah kan. Okay, jadi kita tengok. Danish baru saja bekerja. Okay, baru saja bekerja dengan gaji permulaan sebanyak 2,500. Komitmen bulanan Danish ditunjukkan dalam jadual di bawah. Makan, minum 300, sewa rumah 500, petrol 300, zakat, sedekah 100, lain-lain 250. Tentukan aliran tunai Danish. Sama ada aliran tunai dia positif atau aliran tunai negatif. Bagi tahu saya, tunai negatif ke positif? Positif. Sebab Sebab gaji dia lebih tinggi daripada pembelanjaannya. maknanya awak tambah semua ni. Tambah semua ni awak dapat berapa 1450 Haa. kan? So gaji awak pula. Gaji Danish ni 2,500. Jadi 2,500 awak tolak dengan RM 1450. Awak masih ada duit lagi lah maksudnya. RM 1050. Maksudnya aliran tunai dia adalah aliran tunai positif. Maksudnya duit dia ada lagi. Okey, macam itulah awak pun nanti kerja-kerja bagikan ada aliran tunai positif. Okey. Baik, nombor 2. Kita tambah lagi. Danish bercadang ingin menyimpan 500 sebulan di dalam sebuah syarikat pelaburan dan membeli kereta dengan bayaran bulanan 600. Dia nak apa? Tiba-tiba nak beli kereta lah, ada duit lebih kan. Tapi pada sama nak simpan juga. Dia nak simpan 500 sebulan, lepas tu dia nak beli kereta 600. Berikan pendapat anda mengenai aliran tunai. Sekarang soalan dia sekarang. Boleh ke tak boleh? Aliran tunai dia jadi macam mana? Negatif. Okey, sebab kalau kita tengok ni, dia nak simpan 500 bulan. 500. Lepas tu dia nak beli kereta bulanan 600. Campur dua ni jadi RM 1,100, betul?
Ha. Jadi dia akan short berapa tu? RM50 betul? Ya, Okey, jadi aliran tunai dia menjadi negatif. negatif. Jadi berikan pendapat anda mengenai aliran tunai. So macam mana? Apa pendapat awak? Nak beli tak kereta ni? Tak. Tak payah. Tak payah beli. Ada dua kaedah, ada dua cara. Pertama, yalah duit, walaupun awak nak simpan duit ke apa, tapi hidup perlu diteruskan, kerja kena pergi kan. Jadi macam mungkin cerita tentang kereta ni, mungkin kereta ni penting bagi dia sebab dia baru saja bekerja dengan gaji permulaan RM1,500. Maksudnya kalau tak ada kereta ni nak pergi kerja macam mana? Jadi kena ada kerja, ada kereta. Jadi mungkin ada dua kaedah. Yang pertama, dia beli kereta lain, kurangkan bulanan kereta. Okey, beli kereta yang murah lagi. Jadi dia boleh juga simpan. Sama-sama dia boleh juga dapat kereta. Tapi kereta yang murah sedikit. Ataupun dia beli juga kereta RM600. Tapi dia simpan kurang sikit. Sebab dia per shot tu RM50. Maknanya dia boleh beli kereta 600, tapi dia tak payahlah simpan sampai 500. Kena kurangkan duit simpanan dia. Betul? Betul ke? Jadi apa awak nak pilih? Nak beli kereta beli kereta lain ke nak simpan duit? Kurangkan simpanan duit. Apakah pilihan awak? Aida, Ain. Ain. Ain Khalida. Kurang, kurangkan simpan duit. Kurangkan simpan duit, beli juga kereta harga 600. Ha. Alright, itu pilihan dia. Alia Kristina nak buat macam mana? Tak payah beli. Tak payah beli apa? Kereta. Ah. Simpan duit, tak payah beli kereta terus. Maknanya hang ada duit RM1,050 tu lah. Lepas tu nak pergi kerja naik Ha. apa? Naiklah kereta api ke apa ke? Okey, tu pilihan masing-masing. Sabar Hamidah nak buat macam mana? Sabur. Sabur Hamidah. Ada ke tak ada kat situ ni? Wan? Wan. Oh, Wan. Wan. Ya, Wan nak buat macam mana? macam Ain juga. Beli juga kereta tu 600. Ha. Simpan duit sikit. Okey. Tak ada ke awak nak kurangkan beli kereta murah sikit? Tak ada. Umairah buat macam mana Umairah? Umairah. Oh, merah. Macam Ain juga. Hampa semua ikut Ain. Aduh, eh. Zarib. Oh, Zarib ada eh. Zarib. Oh, Zarib. Hantar kita tengah bincang apa, Zarib. Tak tahu. Tu lah cerita dia. Baru masuk eh. Baru masuk. Okey, kita apa lah. Tak lagi. Hang tengok dulu. Tak lagi baru kita tanya hang. Okey, tak ada apa pun. Sembang-sembang je. Tanya macam mana. Macam tu je. Okey. Jadi ni jawapan ni kita boleh kata berikan pendapat anda. Apa yang awak buat. Jadi awak buatlah macam mana. Asalkan awak boleh ni. Sebab jawapan saya tak fikir jawapan ni rigid je kan. Okey. Baik. Yang ni kita tengok yang ni. Nombor B. Alright, kita tengok Nadia pula. Nadia mempunyai gaji sebanyak 2,500. Tengok dia punya gaji. Saya tukar. Tengok ni ya. Nadia mempunyai gaji sebanyak 2,500. Komitmen bulanan Nadia sebelum membeli rumah Pangsapuri adalah seperti berikut. Sebelum dia beli rumah ni komitmen dia. Dia bayar kereta 450. Dia bayar duit pinjaman pendidikan 150. Dia lain-lain ni 1,000. Macam-macam lah. Orang perempuan kan. Itu ini kan. So, berikan anggaran bayaran bulanan Nadia yang boleh dipertimbangkan supaya aliran tunai Nadia sentiasa positif. Maknanya dia nak cari rumah yang macam mana? Supaya
dia duit dia masih positif lah. Okey, jadi soalan dia sekarang, um, dia nak tahu anggaran bulanan yang dia boleh, anggaran bayaran bulanan rumah Nadia yang boleh dipertimbangkan supaya aliran tunai sentiasa positif. Okey, baik. Kita tengok dulu gaji dia. Gaji dia berapa? 2,500, okey? So, yang ni awak tambah dapat berapa tambah ni? Ni perbelanjaan dia. Dapat berapa? 1,600. 1,600. Okey, jadi saya tambah 1,000 ni dapat 1,600. Jadi kalau awak tolak, so saya tolak pendapatan dia, pendapatan ni pendapatan, nak tolak perbelanjaan. Perbelanjaan. Pendapatan 2,500, tolak belanjaan kita 1,600. Baki duit ada 900 900. Okey. Jadi berikan anggaran bayaran bulanan Nadia yang boleh dipertimbangkan supaya aliran tunai sentiasa masuk. Tunai positif maksud dia ada duit lagi lah. Awak tak boleh beli rumah yang harga lebih daripada 900. Jadi awak kena beli harga rumah yang kurang daripada 900. Betul eh? Betul ke? Jadi Nadia boleh apa kena wajib membeli, boleh membeli rumah dengan anggaran kurang daripada 900. Contoh harga rumah tu 850 ke 800 ke. Dia kena carilah rumah yang harga macam tu. Ada ke tak ada tu belakang kira. Dia kena cari. Okay, kita tak boleh nak beli sesuatu sampai tahap uh, kita punya aliran tunai kita negatif. Sebab dia kata itu supaya aliran tunai kita sentiasa positif. Apa maksudnya? Maksudnya kita masih lagi ada duit sikit. Positif lah. Okey, kalau kita ada balance kita 900 tapi kita pergi beli rumah yang harga 1,300, 1,200, apa jadi pada aliran tunai kita? Setiap bulan kita tak cukup. Okey, dia akan berterusan tak cukup, tak cukup, tak cukup. Okey, boleh faham setakat ni? Ni je lah jawapan dia. Boleh saya turut awak raise your hand? Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok soalan seterusnya. Muka surat 160. Okey. Okey, saya awak tengok dekat buku nilam awak muka surat 160. Okey, baik dia kata apa? Berikut ialah pelan kewangan dan perbelanjaan sebenar Imran dalam sebulan. Dia ingin berkahwin dan bercadang memberi wang hantaran perkahwinan kepada tunangnya berjumlah 15,000 dalam masa setahun. Tu. Nampak tu. Plan dia tu. Okey, jadi mahal tu 15,000 Okey. Plan kewangan dia. So gaji dia, kita tengok jadual dekat sini, saya besarkan sikit lah. Tengok gaji kat situ kita ada 3,000. Okey. Sewa rumah 700, bil elektrik 50, perbelanjaan rumah 400, perbelanjaan rumah sebenar 200. Maksudnya yang sebenar tu yang dia bayar, yang dia bayar sebenar lah. Yang plan tu yang dia bajet lah. Okay, dia bajet belanja rumah 400, so dia belanja 200. Yang macam bil elektrik, yang sewa rumah ni semua mungkin benda tu adalah harga tetap. So, sebab tu apa yang dia plan dengan apa yang sebenar tu sama. Okay, sewa rumah 700 memang kena bayar 700. Bil elektrik air ni kadang-kadang dia boleh berubah jugalah. Tapi dalam kes ni dia kata sama je. Apa yang dia plan dengan apa yang belanja sebenar sama. Belanja rumah sebenarnya dia plan, dia bajet 400 tapi dia belanja 200. Zakat pun sama, bayaran dia sama. Pengurusan diri ni dia bajet 300 tapi dia menjimatkan badan kahwin kan. Okay, jadi pengurusan diri dia, simpanan dia 500, simpanan belah sana 600. Okey, maknanya dia bajet nak simpan 500 lah tapi dia manage boleh simpan sampai 600. Jadi baki belah dia punya plan sebenarnya dia baki yang dia ada 950.
Baki sebenar dia ada 1,150. Okey, soalan dia. Adakah Imran dapat memberikan wang hantaran perkahwinan tersebut dalam masa yang ditetapkan? Okey. Berikan cadangan penyelesaian terbaik bagi Imran bila dia nak kahwin. Oh, dalam masa setahun. Okey. Dalam masa setahun. Okey, soalan dia sekarang. Boleh tak dia kahwin? Boleh tak dia simpan dalam masa setahun tu? Tak. Sebab apa? Dia macam ni Dia macam uh, macam siapa saya tengok Google Meet jap. Ui ramai Ramai dah. Okey. Zarib. Oh Zarib. Ya, cikgu. Hang rasa Imran ni boleh kahwin tak? Ah, tak. Kenapa? Sayang ke dia? Duit yang dia kumpul tu tak cukup 15,000. Okey. Maksudnya tak dia tak cukup duit tu mengikut masa ditetapkan lah. Kalau masa tu panjang sikit boleh lah kan? Boleh. Maknanya kalau kita panjangkan masa, contoh pihak perempuan kata tak apalah bang, simpanlah duit lagi sampai boleh. Sebenarnya kalau dia simpan lama sikit boleh lah, tapi setahun tak sempat. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab dia baik kita tengok yang sebenar ni, dia ada 1,150 je, kan? Kan sedangkan dia nak kena simpan 15,000 lah. Dia nak ada duit tu 15,000 kan. Dia ingin berkahwin dan bercadang wang hantaran tunai berjumlah 15,000 dalam masa setahun. 15,000 dalam masa setahun. Maknanya kalau kita bahagi 15,000 bahagi dengan 12, berapa dapat? Kereta. 15,000 bahagi 12 dapat 1,250. Okay, dia short kat sini 100. Dia manage simpan 1,100. Itu pun dia jimat banyak dah kan? Kan? So, apa cadangan awak? Supaya dia boleh kahwin dalam masa setahun juga. Sebab dia kata kat sini, berikan cadangan penyelesaian terbaik. Bayang, katalah awak orang perempuan, awak ni power awak ni. Awak nak kahwin dengan dia ni, awak nak abang apa kat dia? Contoh lah, contoh. Bukan betul-betul. Contoh. Nak abang apa kat dia supaya boleh simpan juga? Nak abang macam mana? Gaji banyak tu 3,000. Nak abang kat dia, jangan bayar sewa rumah. Ke macam mana? Ada pendapat? Hai. Mari kita tanya. Tanya Siti. Siti Nur Fazlina. Oh Siti. Ada ke tak itu? Nah, Nak buat macam mana so, Siti? tak tahulah cikgu. Siapa hang tak tahu pula? Saya kahwin terus senang cakap yang tu Tak. Ni. Tengok ni. Berikan cadangan penyelesaian terbaik bagi Imran. Anggaplah hampa nak tolong dia. Hampa ni kawan dia. Hampa nak tolong dia. Dia nak kahwin ni. Hampa nak cakap apa kat dia? Bagi masa lebih sikit. Bagi masa lebih sikit dah. Sekarang ni, ni dia abang lah. Dia masa setahun. Cari rumah yang sewa rumah dia kurang 700. Waduh, pindah tempat lain pula. Tu Humairah kata kurangkan Minta naik simpan. gaji. Minta naik gaji nak kahwin. Okey. Zarib dia kata apa? Pergi sewa rumah murah sikit. Aduh. Mungkin boleh agak. Tapi itulah. Tapi Humairah kata kat chatting tu dia kata apa? Simpanan tu kurangkan sikit. Okey. Dia short berapa? Dia short 100 kan? Saya rasa saya setuju yang tu lah kan. Kan nak kahwin ni, kita tolong dia. Kita cakap dia, hang nak kena simpan 1,250. 1,250. Tak cukup 100. Di sini simpanan ni, hang buat keluar 100, masuk sini.
Okey. Jadi hang simpanlah 500 dulu setahun. Lepas tu hang simpanlah balik. Okey. Boleh tak macam tu? Setuju tak semua orang? Kita nak tolong dia ni, kesian kan dia Imran ni. Boleh, boleh. Setuju. Boleh setuju Takkan kita nak abang kat dia benda lain kot kan. Bil dia treat air tu tak payah mandi Biar air tu Tak boleh kita yang tu je kita nampak yang realistik lah. So kita suruh simpanan tu kurangkan sikit 500. Okey, jadi kita jadi kawan yang baik lah untuk dia. Oh, ni buat Imran ni. Hampa memang boleh kawan dengan dia. Tengok ni, Imran membuat pekerjaan sambilan pula. Dengan gaji tambahan 800 sebulan. Nampak tu? Allahuakbar. Ni kena cari ni Imran ni. Okey. Apakah kesan pertambahan gaji kepada perbelanjaan sebenar Imran? Okey. Tadi gaji dah 3,000. Kan nak kahwin lah apa lah. Lepas tu pergi kerja pula sambilan kerja petang malam. Ada pula gaji 800 sebulan. Ataupun dia bawa Grab ke ataupun dia Food Panda ke. Dia ada 800 sebulan pula. Apakah kesan pertambahan gaji ni? Okey. Kau agak-agak apa? Apa kesan dia kalau dia tiba-tiba dia kerja? Tambah pula 800. Pandan dia bersama. Kahwin awal. Dia. Dua-dua betul. Okey. First, dia boleh mencapai 15,000 tu dengan cepat. Okey, sebab dia dah ada tambahan 800 tadi kan, sebulan. Jadi dia boleh simpanan tu boleh dua benda dia boleh buat. Dia akan kahwin lebih cepat ataupun boleh dapat kumpul duit hantaran dengan lebih cepat. Yang pertama, yang kedua, simpanan dia pun bertambah. Dia boleh simpan tambah lagi. Tadi kita potong simpanan dia kan. Oh, dia ni sayang. Kena potong tu sayang. Dia kerja pula. Bukan kata bila dia kerja tu, dia bukan kena simpanan dia tu bertambah. Kan? Kahwin pun dapat awal. Jadi, itulah orang yang macam Imran ni kena carilah. Okey. Okey. Dia adalah satu contoh yang baik untuk dijadikan suami. Okey. So, kita teruskan kepada soalan B. Saya tak cerita lah. Awak ambil jawapan tu, tulis je lah. Saya tak tulis lah secara ni Saya bagi tahu jawapan dia point-point je. Boleh Boleh. Awak tulis point yang saya cakap tadi. Jawapan tadi yang point-point tadi lah. Yang untuk nombor 2 ni point dia yang pertama dia boleh kahwin awal, yang kedua dia boleh simpan lebih. So awak olah lah ayat dengan baik lah. Saya cuma bagi point je. Okay, sebab saya dah kata lah ini tak ada kira-kira apa sangat. Okey, kita tengok seterusnya. Okay, berikut ialah pelan kewangan dan perbelanjaan sebenar Sarah selama sebulan. Dia ingin membeli rumah baru yang bernilai 150,000 dengan pinjaman selama 25 tahun dan ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dalam masa setahun. Okey, yang pelan kewangan tu belah kiri, belanjaan sebenar belah kanan ni macam saya kata tadi lah. Okey, ni plan dia ataupun dia punya bajet. Yang belah kanan tu yang dia belanja sebenar. Okey. So plan gaji dia memang 3,500. Sewa rumah dia 700, memang tak berubah. Sebenar pun bayar 700. Bil elektrik dia 80, sebenar pun sama. Belanja rumah dia 500, tapi sebenar dia terbelanja 600. Ni biasa selalu berlaku. Plan bajet 500 je tapi belanja sampai 600. Zakat sama je 120 120. Pengurusan diri bajet 300 tapi pengurusan diri dah jadi 500. Pengurusan diri macam beli-beli barang-barang di sendirilah beli barang-barang yang macam kasut ke apa-apalah yang sendiri punya macam baju ke. Dan simpanan dia plan nak simpan 500 dan dia memang belanja 500. Jadi baki kalau dia ikut plan dia, dia boleh ada baki 1,300 tapi yang sebenarnya dia boleh simpan 1,000 je. Okey, kita tengok apa yang dia nak sekarang. Berikut dia ingin membeli apa? Dia ingin membeli rumah yang bernilai 150,000. Okey. Jadi dengan dengan pinjaman selama 25 tahun dan ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dalam masa setahun.
Okey, agak-agak awak 10% tu boleh bayar tak? Dia ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dalam masa setahun. Berapa 10% daripada 150,000 tu? 10% darab dengan 150,000. Ni macam down payment lah dia nak bayar dia punya deposit. Berapa 10% daripada 150%? 150,000? Berapa? 15,000. 15,000. Okey, dia kena ada 15,000 ni sebab dia ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dalam masa setahun. Okey, 10% dalam masa setahun ni adalah 15,000. Soalan dia, boleh tak dia bayar? Tak. Sebab? Tak boleh. Sebab kalau kita bahagi 15,000 macam sama tadi kan, 15,000 ni kita bahagi dengan 12 tahun lah kan. Bahagi dengan 12 bulan, kita akan dapat, berapa tadi kita dapat? 1250 Ha, kita dapat ni 1250 sedangkan perbelanjaan sebenar dia 1,000. Jadi, dia nak kena buat apa supaya boleh juga dia bayar? Kurangkan pengurusan diri. Bukan, boleh lah, betul lah. Ataupun dia ikutlah plan asal dia. Kalau dia ikut plan asal dia boleh tak dia beli? Boleh. Kan, maknanya dia dah plan dah betul dah. Tapi oleh kerana perbelanjaan sebenar dia selalu terlebih, menyebabkan dia tak boleh nak bayar deposit tadi. Jadi kat sini kita kata, adakah Sarah dapat membayar wang pendahuluan tersebut dan memiliki rumah baru? Tak boleh. Namun demikian, jika Sarah mengikut plan kewangan yang dibuat sendiri tu, maka barulah Sarah mampu membayar wang deposit 10% dalam masa setahun. Boleh faham saya cakap apa? Okay. Okey, jadi kat sini kita kata macam tu lah. Okey, dia bayar deposit itu kalau dia ikut plan. Sekarang ni plan tu dia tak ikut. Soalan kedua, adakah matlamat uh, Sarah berpandukan konsep SMART? Adakah matlamat Sarah ni berpandukan konsep SMART? SMART yang kita belajar sebelum ni. Spesifik tak? Kita pergi satu-satu. Spesifik tak? Awak cakap ya, tak, ya dengan tidak ya? Ada spesifik ke tidak? Jawab ya dengan tidak je. Ya. Dia spesifik ke Ya. tak? Ya, dia spesifik. Dia nak beli rumah. Okay, tu spesifik dia. Apa tu M? M tu measurable. Boleh diukur tak? Ada tak harga? Boleh. Ada. Ya, ada. Ya, jadi measurable. Attainable tak? Ada duit tak? Ada gaji tak? Ada, ada. Ada, ada. Ya. So, okay. Attainable, okay. Realistic tak? Realistic ni dia punya kewangan jadi negatif ke tak? Kalau Realistik. kalau jadi negatif tak realistik. So, negatif tak? Realistik ke tak? Ya ke tidak? Tak. Kalau dia ikut plan kewangan ni, realistik tak? Ya. Realistik. Realistik kalau dia ikut plan kewangan ni. Okey, realistik kalau dia ikut. Okey. Sebab tadi kita kata dah, kalau Sarah boleh ikut, yang atas soalan nombor 1, kalau Sarah ikut plan kewangan, boleh. Jadi nombor 2 tu, adakah matlamat Sarah bertemu konsep SMART? Kita kata boleh lah setakat ni kalau dia ikut. Okey, dan T tu adalah time bound ataupun masa. Ada kan masa dia, berapa tahun kan? Setahun lah, 25 tahun lah, ada. Jadi sebenarnya dia ikutkan kat sini, Sarah ni adalah berkonsep SMART. Maksud dia ada semua maklumat dan boleh dicapai. Okey, jadi kita boleh kata, adakah matlamat Sarah berpandukan konsep SMART? Ya. Okey, dia memang berpandukan konsep SMART. Okey, kerana dia tahu matlamat kewangan dengan pelan kewangan yang baik. Ataupun dia kata dia ada perancangan lah. Okey, dia perancangan yang baik. Nombor 3.
Nombor 3. Jika Sarah mendapat kerja lain, dia dapat pula kerja lain dengan kenaikan gaji sebanyak 10%, apakah kesan terhadap perbelanjaan sebenar Sarah? Okey, dia naik 10% ni daripada gaji berapa? Kita kira macam ni, gaji dia 3,500. Okey, kita tambah dengan 10%, 10% kali dengan 3,500 balik. Okey, berapa dapat ni? So, 3,500 tambah 10% daripada 3,500, 300,500 lah. Ya, 300,500. Tu dia akan gaji dia sekarang jadi 3,850. Ni gaji dia sekarang 3,850. Okey, apa jadi sekarang? Kalau jadi gaji dia sekarang 3,850. Agak-agak apa awak nak cakap? Apakah kesan dia terhadap perbelanjaan? Cakaplah apa minta apa. Belanjaan Sarah akan meningkat. Perbelanjaan Sarah meningkat ke simpanan dia boleh boleh bertambah? Boleh bertambah. Boleh lah kita nak kata belanja dia boleh meningkat kan. Tapi kita boleh kata macam ni sebab dia ada matlamat tadi. Dia ada matlamat nak beli rumah. Okey. Sebab dia ada matlamat nak beli rumah, kita kata macam ni lah. Bila gaji dia naik, maka simpanan dia boleh bertambah ataupun dia boleh bayar deposit dengan lebih cepat dan dia boleh bayar deposit dengan cepat dan boleh memiliki rumah dengan lebih cepat lah. Itu je lah. Maksudnya itulah kesannya bila dia mendapat kenaikan gaji. Okay, maknanya dia boleh bayar deposit lebih cepat dan dia boleh dapat rumah dengan lebih cepat. Maknanya bayaran rumah semua boleh, kalau kita nak kata dia belanja lagi banyak pun boleh tapi taklah, tak, tak menjawab soalan lah pula kan. Itu jadi macam perangai orang pula kan. Jadi kita kita lebih kepada itulah. Maksudnya kalau Sarah ni dapat gaji naik, maknanya kita anggap dia punya plan tu lagi cantik. Boleh bantu dia lagi. Okey? Boleh? Alright ke tak alright ni? Alright. Alright. Okey, jadi semua jam pun dah pukul 12. Saya akan sambung lagi esok untuk muka surat yang seterusnya. Tapi kalau boleh saya minta awak buat dulu sebab yang kali ni, yang kali ni yang akan datang ni dia lebih panjang dan dia perlukan awak buat dia punya plan. Okay, awak kena buat kotak-kotak ni jawapan dia. Contoh kalau kita tengok contoh ni. Ni kan, contoh ni. Kan, berikut adalah plan kewangan Puan Salmah ni plan dia. Lepas tu tiba-tiba dia ada soalan kat sini, bla 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 bla. Jadi jawapan dia awak kena buat plan baru, nampak ni. Ni awak kena buat plan. Awak kena buat plan-plan macam ni supaya dia dapat tak nak menjawab soalan tadi. Maksudnya untuk jawab soalan seterusnya awak kena buat plan kewangan lah. Okey, baru kita jawab soalan seterusnya. Okey, jadi kalau awak tak buat yang itu, susah kita nak nak jawab soalan lah. Sebab kalau awak tak buat lah, boleh juga esok saya buat lah. Tapi saya buat seorang-seorang. Tapi awak, kalau boleh awak buat lah. Jadi esok kita akan bincang soalan ni dan seterusnya sebab dah sikit dah tinggal. Dah habis kan. Dan habis. Dah habiskan je lah esok. Okay, esok kita habiskan terus semua. Okay, kita akan mula daripada muka surat 164. Okay, cumanya awak nak jawab 164 ni. Awak, ni soalan dia 164. Bukan. Ni 164 eh? 165. Ni 164. Awak nak jawab soalan 164 ni. Awak nak jawab soalan ni. Adakah Encik Bang Urusan Kewangan cakap berapa bla bla bla. Awak nak jawab ni. Awak kena buat plan kewangan. Based on sini. Okay. Ni plan dia. Awak kena buat kat sini. Buat balik. Okay. Lepas tu. Kita tengok contoh kat sini. Contoh dia. Ni. Oh, tak payah pun. Ni jawapan dia. So. Berdasarkan plan. Okay. Tapi tak apalah. Saya berhenti sampai dekat ni dulu. Sebab saya nak bagi esok ada benda lagi kita nak buat. Esok cepat habis. Dalam masa sejam besok bolehlah kita teruskan yang ni lah. Nombor 4. Bukan. Nombor 4 ni contoh.
Yang ni lah Encik Bahar ni. Saya pening dengan Encik Bahar ni. Ya, Encik Bahar ni. Ni. Sebab dia duduk kat bawah kan. Ni soalan dia. Berikut adalah plan kewangan Encik Bahar. Dia bagi plan kewangan kat sini. So, kita jawablah soalan ni based on plan kewangan kat sini. Jawab soalan ni. Okay. Dan yang ini pun sama. Awak jawab soalan kat sini. Lepas tu esok kita sambung yang ini. Yang ini saya cerita apa esok lah. Hampir nombor 4. Habis. So, kita tamatkan tajuk untuk matematik pengguna pengurusan kewangan ni esok. Lepas itu habis je tajuk ni, kita akan balik kepada ulang-ulang kaji lah. Saya akan terus kepada ulang kaji matematik tingkatan 4. Lah, maknanya minggu satu lagi lah. Kita akan start ulang kaji balik semua. So, okay. Terima kasih kepada Alia Kristina, Sabur Hamidah, Wan Rashikin, Nur Umairah, Zarif. Lama tak tengok Zarif masuk kelas. Terima kasih. Siti Nur Fazlina dan juga yang tadi Amai saya rasa tadi ada, Atirah ada, Ain Khalida tadi ada. Lagi siapa tak apalah, tak lagi isi kehadiran. Okay, so wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Okay, So, cikgu. terima kasih.